para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat. Kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Hai guys, pernah tak korang dengar beberapa cerita seram yang bermula pada tahun 90-an? Jom kita ikuti 5 kisah seram yang boleh buatkan korang beremang bulu roma. Sebelum itu, subscribe dan tekan loceng untuk korang menerima notification sekiranya aku upload video kisah-kisah seram yang baru. Kisah pertama, Proton Wira. Pada suatu malam, sepasang suami isteri memandu pulang ke kampung untuk menghadiri sebuah majlis perkahwinan. Semuanya berjalan dengan lancar pada mulanya, tetapi di tengah-tengah jalan ada sesuatu yang telah berlaku. Proton Wira yang dinaki mereka telah hilang kawalan dan tiba-tiba mati. Mereka terkandas di tepi jalan di tengah-tengah malam. Di sekeliling mereka hanyalah hutan dan bukit yang sunyi sepi. Si suami cuba hidupkan enjin tetapi tidak berjaya. Mereka juga cuba menghubungi bantuan tetapi hasilnya tetap sama. Si suami keluar daripada kereta untuk mencari telefon kecemasan tetapi tidak dipersetujui si isteri kerana bimbang si suami akan dilanggar oleh kereta ketika berjalan dalam gelap. Si suami tetap keluar dan minta si isteri untuk kekal dalam kereta. Setelah lama menunggu, si isteri dengar bunyi dentuman yang kuat di atas kereta dan bunyi yang aneh. Dia sangkakan haiwan liar dan tidak keluar untuk memeriksanya. Kemudian ada kereta yang lalu kawasan itu. Perlahankan kelajuannya ketika menghampiri kereta mereka sebelum memucut laju secara tiba-tiba. Si isteri tunggu lagi dan beberapa kereta lakukan perkara yang sama seperti kereta pertama yang menghampiri mereka. Dia mula jadi risau tentang bunyi pelik di atas keretanya dan tertanya-tanya, di manakah suaminya? Kemudian kereta polis menghampiri dan berhenti beberapa meter di belakang dan menggunakan pemesan suara meminta si isteri untuk keluar tinggalkan kereta perlahan-lahan. Si isteri lakukan seperti yang diarahkan. Ketika sudah sampai kereta polis, dia ternampak tubuh suaminya di atas kereta. Yang paling menakutkan, ada entiti jahat yang memakan tubuh suaminya ketika dia berada di dalam kereta menunggu. Anggota polis terus membawa si isteri dengan segera dan cerita ini mula tersebar di seluruh Malaysia. Kisah kedua, Hantu Janet Sarawak. Kisah ini melibatkan jururawat Cina iaitu Janet yang bekerja di Hospital Umum Sarawak. Dia telah dicolek dan dipercayai menjadi korban semah apabila Sarawak mula membina Jambatan Satong. Untuk elakkan pembinaan jambatan dilambatkan dan roh sekitarnya tidak tenang, pengorbanan manusia itu anak dara perlu dibuat. Kepala mereka akan dipenggal dan ditanam di tiang konkrit untuk kukuhkan jambatan. Kemudian, pihak polis menemui badan Janet tanpa kepala. Ibu bapa Janet yang sedih telah mengebumikan anak mereka dengan pakaian dan kasut berwarna merah. Mengikut kepercayaan Cina, wanita yang mati memakai pakaian serba merah, rohnya akan kembali untuk membalas dendam. Kemudian penampakan hantu Janet mula berlaku. Ada yang nampak seorang wanita berpakaian merah jalan kaki dengan payung pada waktu malam. Kemudian ada yang nampak wanita berpakaian merah naik feri dan hilang. Kisah ketiga, Volkswagen kuning karak. Antara cerita yang popular apabila kereta Volkswagen kuning sering muncul di lebuh raya Karak. Bagi rakyat Malaysia, lebuh raya ini merupakan jalan yang paling berhantu kerana ia memiliki kadar kemalangan yang tertinggi. Yang menyeramkan tentang kisah ini adalah ada beberapa pengguna jalan raya di lebuh raya Karak akan ternampak kereta ini. Kereta ini akan menghalang laluan mereka dengan kelajuan yang perlahan dan memaksa pemandu lain untuk memotongnya. Sebaik sahaja sudah dipotong, keadaan yang sama akan berulang-ulang kali berlaku. Selepas beberapa kali, pemandu akan sedar bahawa ianya adalah kereta yang sama. Yang paling menakutkan ialah tiada pemandu dalam kereta Volkswagen kuning itu. Menurut khabar angin, antara salah satu cara untuk hentikan perkara itu adalah pemandu tidak perlu memotong kereta itu.
Ada juga yang mengatakan bila pemandu memotong kereta itu, ia akan memecut dan hilang dalam kegelapan. Kisah keempat, merman. Gambar merman atau ikan duyung versi lelaki mula tersebar di laman sesawang seluruh Malaysia. Menurut khabar angin, merman ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang, Penang. Ada 6 jenis gambar makhluk ini yang diambil dari pelbagai sudut. Merman ini kelihatan mirip seperti seorang lelaki dan mempunyai saiz badan hampir sebesar lelaki dewasa. Ada 2 sirip panjang seperti telinga besar di kepalanya. Kemudian dia ada 2 lengan dan badan dilitupi dengan sirip dari kepala sehingga kaki. Ada beberapa penyiasat internet mendakwa gambar itu daripada jualan eBay di Florida. Tetapi lain pula pandangan ahli teori apabila mereka mengatakan ia hanyalah cubaan untuk tutup kisah ini dan sebenarnya ada banyak merman di laut Malaysia. Kisah kelima, DJ radio dan pemanggil misteri. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat. Kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Paling menakutkan apabila seorang DJ radio Malaysia ketika itu menerima sebuah panggilan telefon untuk berkongsi tentang kisah hantu menerusi rancangan lewat malam. DJ radio itu menerima telefon daripada seorang lelaki. Lelaki itu menceritakan dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama ibu bapa, isteri dan bayinya. Kesemua penumpang sedang tidur ketika itu membuatkan dia juga berasa mengantuk. Tiba-tiba dia ternampak lori datang dari arah bertentangan, tetapi lori itu melepasinya seperti tiada apa. Perkara itu berulang-ulang kali berlaku. Kemudian dia sedar lori tersebut berada di belakang keretanya dan seperti mengejarnya. Tak mahu panik, dia cuba memecut dengan laju sehingga ke atas bukit dan nampak sebuah kereta bergerak di arah bertentangan. Dia mengelak sehingga hilang kawalan dan terbabas dalam jurang yang dalam. Dia juga beritahu DJ radio itu kemalangan itu membunuh kesemua ahli keluarganya dan dia juga. DJ radio itu menyangkakan ia hanyalah prank dan terus ketawa. Keesokan harinya dia melihat akhbar yang memampangkan kisah lelaki tersebut. Dia yang berasa terkejut terus mencari rakaman pita kisah lelaki itu, tetapi apa yang dia dengar hanyalah bunyi sunyi sepi.